Yang ada ibu ayah umur 60, 70, pergi sembang. Saya selalu sembang dengan mak saya. Kan? 40 tahun yang lalu mak rasa tak laju masa. 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mak ibu-ibu kita cerita, kami membasuh di sungai. Basuh pakaian 40 tahun yang lalu, basuh pakaian di sungai. Nak kena pergi sungai, balik ambil pula bekas, pergi ambil air pula. Waktu tu sungai semua warna jernih tuan, bukan warna teh tarik hari macam hari ni rosak. Sungai hari ni dah tercemar. Sungai zaman tu ibu kita cerita warna dia ni, sungai yang sama masih ada, tapi sekarang dah jadi warna teh tarik tu. Balik kena pergi ambil air di sungai pula, isi untuk masak. Habis isi air untuk minum sebagainya, kena cari kayu api untuk masak pula. Macam-macam. Tapi masa keberkatan masa belum ditarik oleh Allah. Bila mula keberkatan masa ni ditarik, tanya orang lama-lama, berasa bila? Duk berasa 10 tahun yang lalu berasa dah. Rupanya dalam hadis tu bukan seringkas itu hadis Nabi sebut lagi, kalian akan melihat, subhanallah, hadis sahih ni, setahun itu kalian akan rasa seperti sebulan. Masa Allahu Rabbi. Ni bulan apa ni? Bulan 10. La ilaha illallah, 2017. Seperti berapa tuan-tuan? Seperti 10 hari je. Betul tak? Ya Allah. Tengok balik kalender, orang wish birthday kan. Allahu Akbar. Bukan tak seronok hari ni orang wish birthday, bukan benda seronok dah. Dia duduk tengok umur dia tu. Ya Allah, cepatnya. Berjalan celik 7 tahun dah di Sabah ni. Berjalan celik 12 tahun dah di Sabah. Cepatnya. Bila orang kata zaman hari lahir tu, bergetar dalam ni, risau. Tengok balik kat penalan, ya Allah, 30 lebih dah sekejap ni. 40 lebih, 50 lebih. Subhanallah. Dekat tak dengan kiamat tuan? Sangat dekat. Nabi kata apabila hampir lagi dengan kiamat, kalian akan merasakan sebulan itu seperti seminggu. Bukan zaman dia ni. Tidak benarkah ucapan Rasulullah? Sebab tu lagi banyak baca hadis, lagi dia gerun. Lagi ya Allah, lagi banyak dia tak ada masa lah tuan-tuan nak duk pergi main kan. Nak pergi memancing 3-4 jam. Bukan saya kata buang masa, cumanya bila nak pergi tu sampai 2-3 jam tu rasa ya Allah, banyak benda nak fikir kan. Nabi kata apabila lagi hampir dengan kiamat, kalian akan melihat, tak habis hadis ni, seminggu seperti sehari. Dan kemudian apabila terlalu hampir dengan kiamat, kalian akan melihat sehari itu, Nabi kata, seperti sesaat. Nabi tak sebut saat, sebab saat belum ada. Nabi kata seperti mana satu percikan api. Sesaat lah percikan api. Nabi kata sehari kalian akan melihat seperti sesaat. Semalam, rasa tak? Saat lah. Semalam Khamis kan? Macam satu saat je Ustaz rasa. Subhanallah. Betapa hampir dengan kiamat. Bila masa jadi tak barakah tuan-tuan, bila masa jadi cepat habis, kita nak buat apa tuan? Bila masa ni cepat habis, antara benda yang kita boleh buat 24 jam ialah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir. Dalam poket kena ada tasbih. Ustaz nak ajak jadi Taliban lah Hasan. Sebut Taliban pula dah. Bukan boleh zaman hari ni kan. Ajak ke Islam sikit Taliban. Tuan-tuan, tadi saya beritahu, kan masa laju setahun, bulan 10 2017. Tuan-tuan rasa macam apa hari? 10 hari je. Subhanallah. Dalam poket ada tasbih, dalam poket ada Quran. Tasbih ataupun Quran. Tak boleh bawa Quran letak dalam ni. Tak dalam ni. Software Quran kalau ada dalam ni, boleh masuk tandas, tak ada masalah apa. Tapi jangan duk baca lah waktu menyangkung tu. Cuma jangan buka. Itu kaedah dia. Ulama hari ni jawab, macam mana software Quran yang ada dalam handphone kita, jangan buka. Kalau kita tak buka, tak ada masalah. Duduk dalam ni, kita tak buka, tak ada masalah.
Bila kita buka muka surat Quran tu, waktu tu baru haram bawa masuk ke dalam tandas. Okey. Jadi dalam keadaan zaman yang begitu laju ni, kemudian pula nombor 2, dalam keadaan zaman yang tuan-tuan tengok kematian mengejut, paduan dua tanda kiamat ni tuan-tuan membuatkan kita kena sentiasa orang kata melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Okey, para sahabat radhiyallahu anhum. Saya bawa pada tuan-tuan ringkas. Sahabat bila beribadah, tuan-tuan nak tanya soalan tak lagi? Kalau nak tanya soalan lagi 5 minit saya berhenti. Boleh tanya soalan. Ada soalan tak? Ada soalan? Saya. Kalau ada, kalau tak ada saya publish terus ya sampai saya habiskan sampai ni kan, sampai ke 12. Ni pun tak lama dah ni kan. Ada sesi nak buka sesi boleh. Kalau nak buka sesi dah kena berhenti dah ni. Sebab tinggal setengah jam lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok bagaimana sahabat mengejar redha Allah. Saya bawakan kisah-kisah ni supaya kita juga ke arah itu, saya juga ke arah itu. Baru kita tahu oh macam ni rupanya mengejar kehidupan ini untuk mendapatkan redha Allah. Tuan-tuan tengok, saya bawa contoh 2-3 contoh cukuplah sahabat yang begitu orang kata. Contoh dia ada ribuan contoh, kita bawa 2-3 untuk renungan kita. Antaranya ialah Bilal yang terkenal. Bilal ni dia buat ibadah sehingga namanya ada di syurga, sedangkan dia masih lagi di Madinah Al-Munawwarah. Waktu Nabi naik peristiwa Mi'raj, Nabi masuk syurga, Nabi dengar siapa berjalan? Bilal. Semua orang tahu. Subhanallah. Nabi mendengar sauta khashafa na'li Bilal. Bunyi kasut derapan Bilal berjalan. Bilal di mana? Di Madinah. Nabi kata, aku akan tanya Bilal apa yang dia buat. Nabi pun turun. Bukan turun tangga tuan-tuan. Cerita dia panjang lah. Turun Mi'raj ni, turun apa semua, pergi Masjid Al-Aqsa balik, ambil burak, naik panjang. Sampai di Mekah. Nabi Bilal di Mekah, saya silap. Sampai di Mekah, Nabi tanya, wahai Bilal, apa yang kamu buat? Bilal pun kata, ya Rasulullah, tiap-tiap kali aku mandi ataupun berwuduk, aku akan semayang 2 rakaat solat sunat wuduk. Tuan-tuan, solat sunat wuduk tu dibahaskan oleh para ulama. Diajarkankah oleh ulama ketika itu, oleh Rasulullah ketika itu? Jawapannya belum. Jawapannya belum. Bilal buat sesuatu yang Nabi tak ajar. Tetapi kenapa tidak dimarahi Rasulullah? Bahkan amalan itulah antara yang melonjakkan Bilal duduk di dalam syurga. Padahal Nabi tak ajar. Maka ulama sebut, bukan semua benda yang Nabi tak ajar itu bid'ah. Seperti yang diwar-warkan oleh Wahabi. Wahabi ajar kelirukan masyarakat. Kalau Nabi tak ajar, yang itu bid'ah. Wahabi kelirukan masyarakat Islam seluruh dunia. Kalau Nabi tak buat, itu bid'ah. Salah. Semua ulama Islam sepakat, bukan semua benda yang Nabi tak ajar itu bid'ah. Antaranya ni, sahabat kumpulkan Quran selepas kewafatan Nabi pun Nabi tak buat. Tidak bid'ah. Kalaupun dia bid'ah, dia dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang ni sepakat seluruh ulama Islam, kecuali kumpulan yang memperandakan pemikiran Islam hari ini, iaitu kumpulan Wahhabiyah yang banyak hari ini. Okey, yang tu selingan juga. Tuan-tuan sekalian,